Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 923. Anwar sifatkan sidang parlimen satu penipuan. Sah moratorium naikkan kos keseluruhan pinjaman. Hadipa sindir cabutan khas nombor eko meningkat. Buangkan sahaja buah kepayang itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persidangan Parlimen Khas selama 5 hari bermula 26 Julai ini adalah satu bentuk penipuan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, kata Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengerusi Pakatan Harapan itu berpendapat sidang Parlimen tersebut seperti yang dinyatakan Pejabat Perdana Menteri PMO semalam adalah bertentangan dengan tujuannya. Sidang Parlimen selalunya untuk pastikan kerajaan ditadbir menurut peraturan tata kelola tadbir urus yang elok supaya jangan ada penyalahgunaan kuasa dan ada semak dan imbang. Tapi apa yang cuba dilakukan saya rasa satu bentuk penipuan kerana memendekkan sidang, menyegerakan kelulusan beberapa undang-undang ordinan termasuk ordinan darurat dan tiada petunjuk bahawa akan ada perbahasan terbuka, katanya dalam video ringkas di Facebook. Presiden Keadilan itu menegaskan 5 hari adalah masa yang terlalu singkat untuk meneliti beberapa ketetapan darurat yang sebelum ini dikuatkuasakan dengan sewenang-wenangnya oleh pihak pemerintah. Beliau mengingatkan Mahyadin Yassin bahawa pada saat pemerintah tidak stabil, supaya tidak mengambil kesempatan daripada Speaker Dewan Rakyat, Dato' Azhar Harun. Perlu diingatkan bahawa kami tidak akan memandang ringan perkara COVID-19. Masalah peruntukan untuk rakyat dan penyalahgunaan kuasa tidak boleh dipandang ringan, ujar Anwar. Anwar berkata pemerintah tidak boleh menggunakan peraturan Parlimen sesuka hati tanpa menekankan prinsip demokrasi berparlimen. Katanya Parlimen mesti dibuka untuk mengadakan perbahasan, menegakkan perlembagaan persekutuan, menyuarakan aspirasi rakyat dan melaksanakan peranan dan kuasa pemerintahan yang baik selaras dengan undang-undang negara. Terdahulu Pejabat Perdana Menteri mengumumkan bahawa Kabinet telah bersetuju untuk memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bahawa persidangan Dewan Rakyat diadakan dari 26 hingga 29 Julai dan pada 2 Ogos, manakala Dewan Negara akan bersidang selama 3 hari dari 3 hingga 5 Ogos. Sementara itu, Ahli Parlimen Veteran DAP Lim Kit Siang berkata, mesyuarat Parlimen yang dijadualkan oleh kerajaan amat tidak wajar dan tidak selari dengan perlembagaan kerana tidak ada peruntukan untuk pembukaan Parlimen yang dimulai dengan titah diraja oleh Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana mesyuarat 5 hari Dewan Rakyat dan mesyuarat 3 hari Dewan Negara mencukupi untuk pemulihan Parlimen? Soalnya dalam satu kenyataan. Kes yang berpendapat jadual yang ditetapkan kerajaan itu melanggar perkara 150-3, perlembagaan yang mensyaratkan proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan hendaklah dibentangkan di hadapan kedua Majlis Parlimen. Ujarnya pelanggaran terhadap perlembagaan berlaku jika Dewan Negara bersidang pada 3 Ogos selepas darurat tamat pada 1 Ogos. Beliau berkata terdapat banyak perkara mendesak dan penting yang memerlukan perhatian dan perbahasan di Parlimen supaya ia boleh memainkan peranan penting dalam menggerakkan negara berpandukan strategi dan pendekatan keseluruhan kerajaan dan keseluruhan masyarakat untuk menang perang melawan COVID-19. Bila merujuk kepada statistik COVID-19 di Malaysia yang meletakkan negara ini sebagai 13 negara teratas di dunia dalam peningkatan kes harian baharu COVID-19.
Katanya wujud keperluan mendesak untuk merangka sebuah strategi dan pendekatan baharu untuk menang perang lawan pandemik COVID-19. The Economist meletakkan Malaysia di tangga ke-50 daripada 50 buah negara dalam ranking indeks kemampuan untuk kembali normal selepas COVID-19. Sementara itu, menurut Bloomberg COVID Resilience Ranking Jun 2021, Malaysia jatuh 35 anak tangga daripada kedudukan ke-16 pada Januari kepada kedudukan ke-51 pada Jun 2021 daripada 53 buah negara dengan nilai ekonomi melebihi 200 bilion dolar Amerika bersamaan 830 bilion ringgit. Ternyata Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Janganlah dalam hal yang penting seperti sidang Parlimen pun Perikatan Nasional hendak menipu. Bank Negara Malaysia BNM mengumumkan permohonan moratorium pinjaman 6 bulan boleh dibuat mulai hari ini iaitu 7 Julai sejajar dengan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin. Dalam satu kenyataannya, Bank Negara Malaysia mengatakan aplikasi boleh dibuat oleh individu, perusahaan mikro dan juga perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terkesan wabak COVID-19. Menurut BNM, moratorium atau pakej pembayaran balik lain akan mudah tanpa memerlukan sokongan dokumentasi dan kelulusan diberikan secara automatik. Selain moratorium, bank juga akan menawarkan pengurangan ansuran dan pakej lain termasuk menjadualkan dan menyusun semula pembiayaan agar sesuai dengan keadaan khusus keuangan peminjam. Individu dan peminjam PKS yang mempunyai pembiayaan dengan pembayaran tertunda melebihi 90 hari disarankan untuk menghubungi agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK untuk mendapatkan bantuan pembayaran balik yang sesuai dan nasihat keuangan secara percuma, kata BNM. Selain itu, PKS termasuk syarikat mikro juga boleh meminta bantuan melalui meja bantuan PKS khusus AKPK di akpk.org.my palang SME Helpdesk yang memberikan nasihat keuangan secara percuma dan memudahkan permohonan bantuan pembayaran balik. BNM berkata bank tidak akan mengenakan faedah berganda atau compounding interest atau sebarang faedah penalti apabila pembayaran ditangguhkan. Walau bagaimanapun, BNM mengingatkan peminjam bahawa langkah itu boleh meningkatkan kos keseluruhan pinjaman mereka. Ini kerana kaedah keuntungan masih tetap diakru, iaitu terkumpul atau bertambah sedikit demi sedikit terhadap bayaran yang ditangguh. Bank perlu memberikan maklumat kepada peminjam berhubung kesan terhadap bayaran ansuran dan tempoh pembiayaan. Apabila peminjam meminta untuk mengekalkan ansuran yang lebih rendah bukannya ansuran asal setelah moratorium ini akan mengakibatkan tempoh pinjaman dipanjangkan untuk tempoh jangka masa yang lebih lama. Menurut kenyataan itu, ini bermakna faedah akan dikenakan terhadap hutang pokok sepanjang moratorium 6 bulan. Bagaimana ia akan memberi kesan kepada bayaran balik nanti bergantung kepada bank, tetapi ia tetap akan menyebabkan peningkatan kepada kos keseluruhan pinjaman. Bank Negara Malaysia memberi jaminan akan memantau secara ketat pelaksanaan program bantuan pembayaran balik oleh industri perbankan. Peminjam boleh menghubungi Bank Negara Malaysia di BNM Telelink di bnm.my palang RA Survey untuk aduan sekiranya mereka menghadapi kesulitan dengan bank atau jika ansuran meningkat tidak masuk akal. Sebelum ini, Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad MTEM Ahmad Yazid Osman berkata BNM perlu memastikan bank-bank hanya mengenakan kos yang minimum. Menurut beliau, jika tidak dilaksanakan, lebih ramai rakyat yang tidak mampu atau tidak mempunyai pilihan akan terus tertekan dengan hutang tambahan. Ahmad Yazid menegaskan dalam situasi krisis, sebarang keputusan dan tindakan kerajaan serta pengawal sedia akan memberi impak yang lebih besar kepada rakyat. Ketika ini, rakyat berdepan situasi amat sukar. Keadaan ketika ini adalah di luar kebiasaan. Krisis kesihatan keuangan yang belum pernah dialami oleh negara. Kelewatan akan menimbulkan lagi kekeliruan. Semua pihak perlu bertolak ansur berkorban hadapi keadaan seperti ini. Katanya seperti dipetik Berita Harian. Beliau berkata persoalan utama adalah adakah kadar faedah dikenakan bank diselaraskan oleh BNM. Adakah kenyataan BNM itu menjawab persoalan sama ada moratorium menjaga rakyat atau menjaga pihak bank? Benar, keperluan untuk bertolak ansur dan berkorban pada saat ini amat mendesak. Justru pihak bank dituntut untuk berkorban kerana mereka telah mengaut keuntungan walaupun di dalam keadaan pandemik COVID-19 melanda negara. Cukuplah setakat ini sahaja bilangan rakyat Malaysia yang membunuh diri kerana tekanan depresi akibat masalah keuangan. Jangan terus bertambah.
Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang sejak mutakhir ini begitu lantang menyerang Pakatan Harapan menerusi tulisannya. Pada 4 Julai, beliau menulis sebuah rencana yang bertajuk Mengikut Pemimpin Sampai ke Akhirat. Rencana itu diakhiri dengan memetik perintah Allah bahawa mereka yang diberikan amanah memimpin, syaratnya ialah kalangan orang yang erat hubungannya dengan Allah, menegakkan ekonomi yang adil, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta berwawasan hari akhirat. Bukanlah dilantik pemimpin daripada kalangan mereka yang fasik, pembohong yang menipu rakyat, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta hanya berwawasan dunia tanpa mengambil kira perhitungan pada hari pembalasan di akhirat kelak. Tahniah Hadi Awang. Anda telah menunjukkan betapa jauhnya pemimpin kerajaan ini daripada syarat yang dikehendaki Allah dalam surah Al-Hajj ayat 41 itu. Iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Malah beliau menyambung naratif songsang itu dalam rencananya yang bertajuk pandemik COVID-19 dan pandemik politicking. Dalam rencana ini antara lain Hadi berkata bermula apabila kerajaan Pakatan Harapan yang memenangi pilihan raya dengan janji dan manifesto yang sebahagian besarnya adalah bohong dan menipu. Kemuncaknya mereka berani mencabar kedudukan agama Islam dalam perlembagaan dan kedudukan raja-raja juga dicabar. Akhirnya kerajaan Pakatan Harapan tumbang secara demokrasi apabila adanya keinsafan dalam kalangan sebahagian ahli parlimen yang kembali ke pangkal jalan bagi menyelamatkan negara. Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin menyindir Hadi mengubah definisi demokrasi. Definisi baharu demokrasi menurut YB ini adalah sesuatu gomen, iaitu kerajaan tanpa mandat rakyat dan ditubuhkan melalui tubuh atap atas dasar keinsafan. Hanifah juga mempersenda kenyataan Hadi yang mendakwa bahawa sebahagian besar manifesto Pakatan Harapan adalah bohong dan menipu. Jom cara petik kenyataan Hanifah dalam logat utara yang digunakannya. Apapun tabik springlah kat government tebuk atap, sebab mereka tak pernah sekalipun langgak manifesto. Sebab jika nak langgak kena ada manifesto terlebih dahulu. Rekod tak langgak manifesto mereka 100% terbaik di dunia. Hanifah memetik pepatah Arab yang menyebut jika hampa tak ada sesuatu, hampa tak boleh nak bagi apa-apa kepada orang lain. Dalam sindirannya, Hanifah berkata PAS suci murni dan tak pernah tipu orang dan berbohong. Kerana setelah menjadi kerajaan, antara pencapaian cemerlang PAS adalah RUU 355 depa dah luluskan. Pembunuh arwah adib depa dah jatuhkan hukuman. Pramugari mas semua dah pakai tudung. Cabutan khas nombor ekor atau judi boleh meningkat 8 kepada 22 kali. Tahniah YB. Satu tepukan gemuruh untuk Hadi Awang. Maksud Hanifah, Kerajaan Perikatan Nasional tidak melanggar manifesto kerana tidak pernah memiliki manifesto. Justru tiada apa yang boleh diberikan oleh gerombolan ini kepada rakyat. Apa yang tidak ada, termasuk ia tidak ada mandat rakyat untuk mengambil alih kerajaan menerusi kudeta atau tebuk atap. Hakikatnya, PAS gagal melakukan apa yang pernah dicanangkan di seluruh negara sebelum pilihan raya umum ke-14, antaranya untuk meluluskan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 yang dikenali sebagai RUU 355, membela kematian ahli bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim yang meninggal dunia pada 17 Disember 2018 dalam tragedi rusuhan di kawasan Kuil Seri Mahamaryaman Seafield pada 27 November 2018. Dan memastikan pramugari MAS yang beragama Islam menutup aurat mereka kecuali menaikkan cabutan khas nombor ekor kepada 22 kali setelah diturunkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan kepada 8 kali setahun. Hadi kata ikut pemimpin sampai ke akhirat, pengikutnya hanya sampai di Naratiwak. Kalian fikirlah sendiri, siapa yang fasik, siapa pembohong, siapa pula yang menipu rakyat dan tidak berwawasan akhirat. Pada 4 Julai lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membuat naik 2 hantaran di Facebook menegur pihak yang berterusan menyokong Kerajaan Perikatan Nasional dan menyerang kumpulan yang mempromosi kempen kibarkan bendera putih. Saya menyeru kepada pasukan-pasukan cyber di sebelah sana, berhentilah. Apakah anda tidak rasa bersalah mempertahankan sebuah kegagalan yang berterusan? Adakah anda langsung tiada empati terhadap rakyat yang sedang dihimpit kesengsaraan? Apakah anda tidak berasa bimbang negara seakan-akan di landasan yang tersasar? Soalnya, beliau menasihati pasukan cyber yang tidak dinamakan itu supaya menyelami denyut nadi rakyat, rintihan, keluhan, penderitaan dan kerisauan mereka. Rakyat adalah saudara mara, rakan-rakan, jiran tetangga anda, Malaysia, tanah air anda.
Malaysia. Dalam keadaan sekarang, rakyat adalah keutamaan negara masa depan bersama, katanya. Beliau mengingatkan supaya memikirkan juga sebahagian anggota masyarakat yang tidak bermazhab politik dan hanya mahu hidup selesa di sisi keluarga. Sebelum itu, Zahid menegur pihak yang terus-menerus berbahas mengenai bendera putih. Bagi saya mudah sahaja, jangan skeptikal kepada bendera putih. Rakyat tidak pernah melihat ia sebagai satu tindakan politik. Yang rakyat tahu ada individu atau keluarga sedang dalam kesusahan perlukan pertolongan, kata Zahid. Beliau menyarankan mereka yang masih mahu mempolitikkan tentang bendera putih supaya bertanya diri sendiri. Jika mahu kepastian lebih mendalam, cuba tanya penghuni rumah gantung bendera putih. Mereka gantung bendera putih sebab politik atau terdesak perlukan bantuan? Saya fikir tiada siapa dengan mudah sanggup kibar bendera putih depan rumah, bidasnya kepada pengkritik kempen bendera putih. Zahid berkata mereka yang mengibarkan bendera putih melakukannya kerana memerlukan bantuan untuk keluarga. Mereka ini sanggup mengenepikan perasaan malu demi keperluan diri dan keluarga. Maka wajar semua pihak husnuzan dengan bendera putih. Jangan overthinking yang bukan-bukan, katanya. Selain itu, Zahid melihat perbuatan mengibarkan bendera putih secara tersirat ialah satu pendekatan psikologi mengenai kebertanggungjawab. Lihat sahaja sejurus bendera putih dikibar, laju bantuan tiba tanpa perlu memohon ke sana ke sini, jelasnya. Oleh kerana yang begitu kuat menyokong Kerajaan Perikatan Nasional yang dikutai bersatu yang dianggap gagal berterusan oleh UMNO itu adalah PAS. Dia percayai pasukan cyber yang dimaksudkan Zahid ialah dari gerombolan parti berkenaan. Teguran kepada pihak yang mengecam kempen bendera putih itu juga tak lain dan tak bukan ditujukan khas kepada pemimpin PAS. UMNO pula tidak boleh mengecam kempen kibarkan bendera putih kerana tahu rata-rata yang mengibarkannya adalah orang Melayu. Mengecam kempen kibarkan bendera putih merupakan tindakan harakiri bagi UMNO dan sekutunya MCA serta MIC. Parti itu sudah tentu tidak mahu dilihat seperti sebuah parti politik yang ekstremis. Kasihan sungguh. Bagaimana hendak menegur pihak di sebelah sana pada ketika ahli sendiri ramai sudah berubah menjadi katak politik, mencari kolam yang penuh dengan ghanimah. Malangnya UMNO sama-sama terkena tempias kerajaan gagal apabila masih bersama bersatu dalam kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional. Jelas hubungan benci tapi rindu dalam Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional ini bagi UMNO umpama mendapat buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang sayang. Sedangkan solusinya amat mudah lagi bermaruah. Buang sahaja buah kepayang yang memabukkan itu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.